kami, anak-anak murid kami dan para ibu bapa ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syahnun di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan taklimat pendaftaran pengoperasian pembukaan sekolah kepada ibu bapa murid SK Pantai. Maka dengan itu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Puan Guru Besar SK Pantai Puan Mahani binti Haji Husin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ah? Boleh. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi ini, Ustazah Syaila Rayani. Terima kasih kepada Ustaz Syahnun doa sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam SKP mantap kemenjadian dan kecemerlangan murid digarap. Yang berusaha Puan Rohana binti Awang Besar, penolong pengarah Sektor Penilaian dan Pentaksiran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, merangkap pegawai angkat Sekolah Kebangsaan Pantai, yang berusaha penolong kanan pentadbiran Encik Muhammad Rizdaudin bin Abdul Wahab, penolong kanan Halai wal Murid Puan Azlina binti Abdul Gharib, penolong kanan co-curriculum Puan Farina binti Haji Mustafa, penolong kanan pendidikan khas Puan Halifah binti Salim, guru-guru, ustaz-ustazah serta ibu bapa yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat sama-sama di alam maya untuk mendengarkan taklimat pengoperasian pembukaan sekolah kebangsaan Pantai untuk bagi siri ke seterusnya lah 3.0. Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada semua ibu bapa yang dapat meluangkan masa pada pagi ini. Kita sama-sama mendengar taklimat pengoperasian sekolah. Sebelum tu boleh nampak kan slide? Boleh. Boleh, Boleh juga boleh nampak. Sebelum kita meneruskan taklimat, saya ingin memaklumkanlah beberapa tindakan pihak sekolah yang telah dan akan dilaksanakan sebelum pengoperasian sekolah ini. Seperti yang tertera di sanalah, ada beberapa tindakan yang diambil oleh pihak sekolah. Okey, pertama sekali pendaftaran kepada guru besar tu telah dilaksanakan pada 21 hari bulan September yang lalu, dan seterusnya pendaftaran saya buat kepada semua guru dan anggota kumpulan pelaksana di peringkat sekolah pada 23 hari bulan yang lalu. Dan seterusnya pendaftaran kepada penolong kanan pentadbiran dan ketua panitia telah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan 4 hari bulan yang lalu. Seterusnya kepada YDP
PIBG pada 25 hari bulan September kemarin dan telah diwakili oleh ibu murid lah, salah seorang ibu murid kita. Terima kasih kepada Puan Eva kerana mewakili YDP untuk hadir taklimat tersebut. Dan seterusnya penataran kepada ibu bapa hari inilah. Okey. Dan kita ada lagi seterusnya ada beberapa lagi tindakan yang akan dibuat. Penilaian kendiri. Penilaian kendiri ini akan dilaksanakan oleh saya sendirilah, dan selepas guru-guru membuat persiapan. Dan kita akan ada pemantauan persediaan persekolahan typing era pada 27 hari bulan. Jadi ini semua fikir kena bersedialah. Ini pihak jabatan akan turun ke sekolah. Dan kita akan disanitasi, sekolah akan disanitasi oleh pihak bomba pada 28 hari bulan. Jadi penolakanan pentadbiran dan tindakan pegawai keselamatan sekolah. Dan kita ada lagi bengkel penyelarasan PDP bersemuka ni. Ini bukan kepada semua ibu bapa, silap sana. Kepada penolakanan pentadbiran dan tindakan pun penolakanan pentadbiran secara online. Dan yang ke-11 ni lah ingin saya highlight di sini. Kita ada satu majlis bacaan Yasin dan solat hajat. Kenapa pula gelap sudah ni? Pada saya tidak nampak slide saya. Okey, pada sekejap tuan-tuan. Pada hari Sabtu akan kita laksanakan pada 2 hari bulan November. Okey, 2 hari bulan November. Jadi sasaran kita lah semua ibu bapa lah. Tindakan PIBG dikendalikan oleh PIBG dan Panitia Agama Islam. Okey. Jadi itu antara tindakan yang akan kita buat. Okey. Jadi Maaf Cibi. Cibi sebut 2 November ke 2 Oktober? ya. 2 Oktober. Silap 2 Oktober pada hari Sabtu minggu lepas sebelum pengoperasian sekolah kita buat 2 Oktober. Okey. Saya teruskan kepada taklimat kita pada pagi ini. Sekejap Okey, sekejap. Apa ni Umur boleh tolong yang PDF tu Umur? Yang PDF. Sekejap. Yang PDF Sebab kalau PowerPoint dia punya tulisan tu lari. Laptop saya pula hang ni sudah. Okey. Sambil tu kita mau tunggu lagi lebih ramai ibu bapa masuk untuk mendengar taklimat kita pada pagi ini. Okey. Tidak boleh saya klik ni, present ni, tidak tahu kenapa. Okey.
Sementara itu, ibu bapa yang hadir boleh mengisi borang kehadiran yang ada di share, dikongsikan di ruangan chat. Okay. Okay. Dapat Umur? Ada sudah klik, ada sudah apa ni butang share saya ni. Umur share? GB share lah. Okay. Lambat nak keluar. Dapat? Okay, dah. Guru besar ada di talian? Guru besar? Sementara itu diminta kepada semua ibu bapa untuk mengisi kehadiran mengikut pautan link yang telah diberikan di dalam ruangan chat. Okey, mohon maaf, guru besar terleft sekejap. Jadi teruskan mengisi kehadiran yang belum mengisi kehadiran dan boleh tolong war-warkan kepada rakan atau ibu bapa yang belum lagi hadir. Hello. Halo, ada. Sorry ya. Okey, cikgu. Rupanya Teruskan. terleft. Okay, sorry. Okay, kita teruskan taklimat pagi ini. Okay, taklimat itu telah disampaikan oleh Dr. Azizuddin lah dan kami disampaikan oleh Tuan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Okay, next. Pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa. Kalau di negeri kita, di wilayah ni kita semua tahulah fasa kita fasa ke-4. Okey, jadi kita tengok terus ke fasa ke-4 lah, Cikgu Karenisa. Next, Cikgu Karenisa. Terus saya turun. Cikgu Karenisa. Sudah GB, fasa 4 saya tunjuk sudah. Di skrin saya ni masih lagi di masalah lain ni mungkin saya ni. Tidak, saya guna handphone lah.
Okey. Ustazah Ella ada nampak tak? Saya nampak. Ya, saya nampak. Nampak. Pasal 4. Okey. Saya guna handphone lah. Laptop yang salah. Okey. Kalau fasa 4, jadi kita tahulah kita akan bermula pada 4 Oktober. 4 Oktober ni dan seterusnya 4 Oktober itu adalah untuk murid prasekolah. Okey, untuk murid prasekolah dan murid pendidikan khas. Okey, murid pendidikan sama seperti fasa 3. Tadi kita tidak tengok fasa 3 kan. Fasa 3 tu ialah murid prasekolah dan pendidikan khas MBK, bersekolah bersemuka seperti biasa tanpa penggiliran. Tanpa penggiliran. Dan seterusnya 2 minggu seterusnya 18 Oktober murid tahap 1 tahun 1, 2, 3 hadir secara penggiliran. Okey, penggiliran. 2 minggu berikutnya murid tahap 2 pula, murid tahap 2 tahun 4, 5, 6 hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Dengan penggiliran. Okey, tahap 1 bergilir, tahap 2 bergilir. 2 minggu selepas tahap 1, tahap 2 lagi akan bersekolah. Okey, jelas Ibu Bapa? Tahap 1 pada 18 Oktober. Okey, 18 Oktober. Kemudian tahap 2, 1 November. Yang akan bersekolah pada 4 Oktober ini hanya murid prasekolah dan pendidikan khas. Murid prasekolah dan pendidikan khas. Tanpa penggiliran, semua hadir. Murid tahap 1, murid tahap 2 bergilir. Ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan A, kumpulan B. 50. Suara GB tidak kedengaran. Suara guru besar. Tahu? Admin tutup ke tadi? Boleh dengar sudah? Boleh? Boleh dengar. Boleh juga. Dia, saya ulang sekali lagi. 4 Oktober, murid prasekolah dan pendidikan khas saja hadir. Semua hadir tanpa penggiliran. 2 minggu selepas tu, 18 Oktober, murid tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 secara bergilir. Ada 1 minggu hadir, 1 minggu PDPR. Secara bergilir. 2 minggu selepas itu, 1 November, murid tahap 2. Tahun 1, 4 dan 4, tahun 4, 5 dan 6. Secara penggiliran. Kumpulan A, kumpulan B. Okey. Seterusnya, next.
Okey, ini next lagi. Tidak perlu dah, ini untuk college, college dan sebagainya. Okey, next. Pembuka ini pun teruskan Cikgu Nisa. Ini pun kita tidak terlibat sebab kita sudah tiada perubahan pasal lagi. Kita sudah di pasal 4. Okey, ini untuk pelanjutan sesi persekolahan. Jadi untuk makluman ibu bapa, kita akan bersekolah Oktober, November, Disember tu akan ada cuti. Disember tu akan ada cuti pada 11 Disember hingga 31 Disember. 11 Disember hingga 31 Disember saja cuti akhir tahun. Dan selepas itu masih lagi di tahun persekolahan yang sama. Maksudnya kalau tahun 1 masih di tahun 1. Sehinggalah pada Mac barulah kita ada perubahan kelas sesi tahun 2000 pada Mac. 1 Mac tu barulah bertukar kelas. Sesi 2021 sehingga bulan Februari, untuk makluman ibu bapa, sehingga bulan Februari. Kalau anak-anak kita di prasekolah, masihlah di prasekolah. Masih di prasekolah, masih di tahun 6, belum lagi naik ke sekolah menengah. Pada bulan Mac barulah kita akan bergerak. Okey, baru akan bergerak. Ada yang kat tangan tu, kenapa? Okey, harap jelas ibu bapa. Kalau ada pertanyaan pun bolehlah bertanya terus. Okey, boleh tulis di ruangan chat lah untuk bertanya. Okey, next. Ini status vaksinasi di seluruh negara. Okey. Untuk vaksinasi warga sekolah, hanya pekerja perkhidmatan sokongan yang telah menerima vaksin lengkap boleh bertugas di sekolah. Jadi tuan-tuan perempuan, yang ini untuk maksudnya pekerja sokongan ni, kita punya pengawal keselamatan, kita punya pekerja kantin, kita punya pekerja pembersihan, semuanya yang lengkap divaksinasi. Okey. Semuanya lengkap divaksinasi. Okey. Bagi ibu bapa yang ada persoalan, jika belum sempat saya jawab, nanti di hujung sesi boleh bertanya. Okey. Bagi guru dan anggota kumpulan pelaksana pula yang belum menerima vaksinasi, perlu hadir ke sekolah dan memastikan garis panduan dipatuhilah. Maksudnya tuan-tuan, ibu bapa jangan risau. Kalau di SK Pantai ni semua AKP telah divaksinkan. Guru pula ada seorang tetapi atas masalah-masalah tertentu, masalah kesihatan, dan guru ini tidak akan bersama dengan ibu bapa. Okey, jangan takutlah. Cikgu tersebut tidak akan bersama ibu bapa. Dia akan diasingkan, tidak berada di bilik ataupun kawasan yang sama dengan murid atau warga sekolah. Jadi kita akan asingkanlah, saya akan asingkan guru tersebut. Okey, jadi jangan risau, semua guru AKP yang akan berjumpa dengan anak tuan-tuan perempuan semuanya sudah divaksin lengkap 2 dos. Okey, next. Pengoperasian dan pengurusan sekolah. Okey. Ada pertanyaan tadi tu. Ya, untuk pendidikan khas, semua hadir pada 4 hari bulan ini tanpa ada penggiliran. Tetapi bagi pendidikan khas, jangan lupalah. Nanti kita ada slot untuk pendidikan khas lah. Tunggu sekejap. Okey, kehadiran. Kehadiran dihadkan kepada 50% enrollment kelas. Okey, kehadiran ke kelas secara penggiliran minggu. Artinya dalam kelas tersebut kita ada penggiliran mengikut minggu, bukannya penggiliran kelas macam kelas 1 Zuhal datang minggu ni, tidak.
dalam satu kelas tu kita bagi dua. 50% enrollment kelas tu kita bagi dua untuk agar keseluruhannya nanti satu sekolah tu kita hadir 50% saja. Jadi tidaklah berlaku kesesakan di sekolah, terutamanya di pintu-pintu pagar semasa balik. Okey. Jadi semua anak-anak kita telah dibahagikan kepada dua kumpulan. Maksudnya satu kelas tu telah dibagikan kepada dua kumpulan. Nah, hari ini kita akan keluarkan senarai nama murid-murid tersebut. Okey, nanti guru kelas akan kongsikan senarai nama murid mengikut kumpulan bila mereka perlu hadir. Okey. Penambahbaikan SOP, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Maksudnya pelitup muka tu must wajib. Kalau sebelum ini yang lepas ia hanyalah digalakkan, tetapi kali ini diwajibkan. Jadi semua murid mesti memakai mask. Okey. Tapi bagi murid yang terlupa ke apa, tidak memakai mask dari rumah, tidak perlu baliklah. Okey, murid-murid boleh turun dari kereta, dari bas dan sebagainya. Nanti di pintu pagar ada cikgu sediakan mask, tetapi janganlah sengaja lupa. Jadi mesti memakai mask, diwajibkan. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Okey, jadi harap ibu bapa semua maklum. Murid bergejala tidak boleh ke sekolah. Kalau dia demam, okey, batuk-batuk, selesema, jangan lagi hantar ke sekolah. Okey, tidak perlu hadir ke sekolah. Okey, memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas. Okey, yang ini kelas kita telah pun dilawati oleh yang YBMK, yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan pada bila tu saya pun 20 berapa hari bulan yang lalu, beberapa minggu yang lepas kan, dan beliau sendiri mengakui kelas kita okey, dia bilang pengudaraan baik, sebab kita tidak gunakan langsir lagi semua sudah dibuka, tingkap-tingkap boleh dibuka ada. Okey, jadi udara boleh masuk. Okey. Membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Okey. Kalau ini penambahbaikanlah. Kalau murid tersebut didapati bergejala di sekolah, artinya masa di rumah dia sihat. Okey, bila datang ke sekolah tiba-tiba dia demam, panas kah, kami dapati dia batuk-batuk ke, selesema dan sebagainya, pihak sekolah akan membuat ujian kendiri COVID-19, okey, di sekolah. Okey, test kit itu akan dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan ke sekolah-sekolah. Okey, kelonggaran peraturan pula, ini penambahbaikannya, ada kelonggaran peraturan. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Okey, jadi boleh pakai pakaian yang kemas serta sopan jika pakaian uniform anak tuan-tuan perempuan tidak lagi muatlah, okey, pendek, sempit. Tapi kalau muat, saya galakkan pakai pakaian seragam. Okey. Kalau yang murid ni tidak muat lagi janganlah pakai pakaian yang tidak sesuai, artinya terlampau berwarna-warni, terlampau banyak kartun-kartun ke apa kan. Jadi pakailah yang mungkin pakaian yang kosong dan yang sesuai lah dan sopan. Mungkin kalau tudung sekolah tu masih boleh muat kan, tudung putih pakailah. Okey. Kehadiran murid, ketidakhadiran. Okey, ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa. Dan kalau tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan tidak hadir, mesti ada surat pemakluman ibu bapa. Jadi kalau ada surat pemakluman ibu bapa tu tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Okey,
Kalau tuan-tuan bagi surat, maklumkan anak saya tidak dapat hadir sekian hari bulan kerana masih demam, selesema dan sebagainya, batuk. Jadi itu tidak dianggap sebagai kesalahan disiplin. Maklumkan, surat pemakluman itu penting. Kalau sehari anak tuan-tuan tidak hadir pun bagi makluman, 2 hari seminggu ke, bagi makluman kelas. Okey. Boleh ya, tuan-tuan perempuan? Okey, next. Ini modul penyuraian. Okey, pengawalan dan penyuraian murid. Penyuraian tu maksudnya baliklah waktu balik. Belajar di pintu pagar. Kenapa tu puan siapa tadi tu admin? Nanti yang ada soalan boleh di ujung sesi lah, sebab sekarang ni untuk melancarkan proses taklimat kita mutekan kan yang lain. Nanti tuan-tuan perempuan boleh menyoal di hujung sesi. Tuan-tuan perempuan simpan dulu soalan, nanti di hujung sesi boleh menyoal lah. Jadi untuk sekolah kita, untuk modul penyuraian ini, kita menggunakan modul 1 dan juga modul 4 lah. Okey. Modul 1 dan modul 4. Modul 1 ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Ya tak tuan-tuan puan, ibu bapa yang dihormati sekalian, di dalam kawasan sekolah. Kami tidak membenarkan murid berada di luar kawasan sekolah. Ini adalah arahan. Jadi kami meminta murid menunggu di dalam kawasan sekolah. Walaupun anak-anak, murid-murid cakap ada abang di sekolah menengah ke apa. Okey. Tuan-tuan perempuan minta ambillah. Abang ke kakak mengambillah, ataupun yang sebaiknya mengambil tepat pada masanya untuk mengelakkan keberadaan lama di luar tu kan, di luar sekolah kelas. Jadi ambil tepat pada masa waktu anak-anak tuan-puan balik supaya mengelakkan murid terdedah lebih lama di luar. Okey. Kami juga menggunakan modul 4 lah, penyuraian murid secara berperingkat. Jadi kita buat berperingkat, murid prasekolah dulu balik, berperingkat kan, murid prasekolah. Jadi itulah harapan kami, kalau berperingkat ini murid tersebut semua habis sudah balik. Masalahnya pada sesi-sesi yang lalu, contohlah murid prasekolah tu masih ada lagi yang belum diambil. Sedangkan kami mau menyuraikan murid yang seterusnya, murid pendidikan khas, begitu juga murid pendidikan khas. Sepatutnya diambil tepat pada masanya supaya ruang masa menunggu tu tidak lama dan ruang tu murid lain lagi mau menggunakan. Sebab ruang menunggu tu bukannya banyak sangat kan. Dan kita akan menyuraikan murid tahap 1, seterusnya murid tahap 2. Jadi penyuraian murid berperingkat tu dengan tujuan tidak ramailah murid yang berkumpul di ruang menunggu tu. Tetapi ada juga masih ibu bapa yang mengambil lewatlah anak-anak ni. Kalau sekali 2 kali tu kadang-kadang kita faham kan, mungkin kesesakan jalan raya dan sebagainya, ada masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan. Tetapi ada antaranya ni yang memang menjadi rutin. Setiap hari dia lewat mengambil. Sehingga anak dia tu dari prasekolah contohnya sampai bertembung dengan murid tahap 1, bertembung lagi dengan murid tahap 2, itu kita mau elakkan. Okey, jadi kita mohonlah kerjasama ibu bapa untuk kali ini, dan kita harap apabila murid sudah dibahagi 2, enrollment murid tu 50% yang hadir, jadi kesesakan itu kuranglah berlaku. Jadi itu penyuraian kita. Okey, next. Untuk keselamatan dan kesihatan murid, guru dan juga warga sekolah ini semualah, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Jadi kita sama-sama ingatkan anak-anak kita, pelitup muka tu mesti dipakai setiap masa.
Pelitup muka berganda digalakkan. Pelitup muka berganda artinya mask. Mask tu dua, double. Satu yang biasa tu kan, yang apa, 3 layer tu. Kemudian yang di luar tu yang biasa tu, yang kain dan sebagainya, itu digalakkan kalau mau guna berganda. Okay. Kemudian penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Ini pada sesi yang lalu memang sukar. Saya akui memang sukar. Terutamanya murid tahap 1 lah. Okey. Jadi apabila sekarang enrollment murid dalam kelas pun kurang, insya-Allah ini agak mudahlah sudah kita laksanakan. Kawalan kelas pun mudah. Okey. Mudah untuk guru untuk mengawal. Jadi insya-Allah boleh untuk penjarakan 1 meter. Tuan-tuan puan-puan yang risau mungkin kita, untuk minggu ni dia akan duduk berselang lah. Murid A akan duduk berselang, nanti B hadir, dia akan duduk di tempat yang kosong tu. Jadi agak berjarak lah juga untuk 50% yang hadir untuk kali ini berbanding dengan pada sesi yang lalu. Okey. Mencuci tangan dengan air dan sabun. Ini pun jangan risaulah, sebab sekolah kita seperti yang kita tuan-tuan puan-puan maklum, kita ada sinki di luar kelas. Jadi kita akan galakkan anak-anak mencuci tangan. Cuma mungkin kita ada masalah kekurangan sabun sajalah. Jadi terima kasih pada ibu bapa yang sesi lalu menyumbang sabun untuk kelas-kelas anak-anak mereka. Ada pula bukan saja kelas anak mereka, semua kelas saya bagi. Banyak kan dia bagi, terima kasih banyak-banyak. Okey, next. Okey, seterusnya pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Tapi kita di sekolah ada juga sanitasi itu kita sediakan atas nasihat JKN. Tetapi kita galakkan mencuci tangan lah kan, lebih baik. Sebab sanitasi ni kadang-kadang dia ada yang tidak sesuai dengan kulit anak-anak kita kan. Jadi kita sarankan, kita galakkan mereka mencuci tangan. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Ini biasalah, saringan kesihatan akan dibuat di pintu masuk. Suhu yang melebihi 37 darjah Celsius dan tidak bergejala tidak dibenarkan masuk. Okey, jadi kalau anak tuan-tuan 37.5 darjah Celsius ataupun lebih, kita tidak benarkan masuklah. Okey, anak-anak tuan-tuan ke sekolah, nanti kita akan hubungi ibu bapa. Okey, bagi yang mengantar anak-anak ke sekolah, kita akan hubungilah. Okey, seterusnya. Yang seterusnya, kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. Disanitasi dengan kerap. Okey, disanitasi dengan kerap seperti yang tuan-tuan tahu tadi, kita akan disanitasi oleh pihak bomba pada 29 hari bulan nanti sebelum buka sekolah. Tetapi tuan-tuan puan-puan jangan risau. Setiap hari bilik darjah tersebut akan disanitasi. Kita pihak sekolah meminta bantuan pihak pembersihan, cleaner. Pihak cleaner tu akan membersihkan kelas dan juga permukaan-permukaan yang selalu disentuh. Contohnya tombol pintu, rel tangan tu, kalau kita turun tangga tu kita pegang tu rel tangan, semua itu akan disanitasi apabila setelah murid balik. Murid balik ke sekolah petang tu, kelas akan disanitasi dan kawasan-kawasan yang sering dipegang, disentuh oleh murid akan disanitasi setiap hari. Jadi esok pagi bila kelas tu disanitasi, kita akan tutup kan, tidak ada lagi murid yang masuk dan kacau. Esok pagi murid hadir, insya-Allah lah bersih lah. Okey. Jadi kita akan sanitasi kelas tu setiap hari. Penggunaan pelindung muka digalakkan, face shield. Jadi yang double pelitup muka berganda juga digalakkan, face shield pun digalakkan. Tidak wajib Yang wajib hanya memakai mask. Okey, pengurusan prasarana. Pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka. Okey, ini di dalam kelas lah kita akan buka. Langsir tidak menghalang aliran udara. Semua langsir telah lama dibuka. Tiada lagi langsir di dalam kelas.
supaya pengudaraan tu senang kan masuk. Okey. Penggunaan kipas digalakkan untuk tujuan pengaliran udara ya. Kipas pun memang kita gunakan bagi kipas kelas yang rosak telah dibaiki. Syukurlah kita sempat membaiki kelas-kelas yang rosak kipasnya. Semua sudah selesai. Penyamaan udara boleh digunakan termasuk di bilik-bilik khas yang memerlukan penggunaan penyamaan udara dengan mengekalkan suhu 23 hingga 26 darjah Celsius. Penggunaan penapis udara ni, okay, kita belum mampu untuk membelinya. Tetapi bagi bilik-bilik khas yang ada penyamaan udara, contohnya bilik komputer lah kan, makmal komputer, kita akan gunakan mengekalkan suhu 20 darjah Celsius, 23 darjah Celsius. Ini ikut peraturan lah. Okey. Makmal komputer pun jika digunakan, kita sudah separuh kelas tu kan, dia akan berselang-selang lah, insyaAllah. Tidak ada rapat lagi. Okey. Khas untuk tujuan PDP dibenarkan pada tahap minima. Artinya minimum tu tidaklah sikit-sikit pergi bilik khas, sikit-sikit bilik khas. Jadi dia bilik khas tu macam balik-balik digunakan kan. Tapi apabila satu kelas sudah gunakan, kita akan sanitasi. Contohnya mamal komputer tu bila satu kelas sudah gunakan, kita akan sanitasi. Maksudnya pada tahap minima tu mungkin sepanjang hari tu satu kelas saja guna, dua kelas saja guna. Tidaklah sampai dari pagi hingga tengah hari penuh digunakan oleh semua kelas. Tidaklah, dia digunakan pada tahap minima. Nanti penyelaras bestari dia akan ada siapa yang ingin pakai itu dia akan booking awal kan. Jadi tahulah tidaklah digunakan secara kerap. Begitu juga bilik-bilik khas yang lain, pusat sumber, bilik APD dan sebagainya. Memastikan permaidani, tikar, skirting meja tidak digunakan di semua bilik PDP. Ini pun telah lama kita buat. Memang tiada lagi skirting-skirting, alas-alas meja dan sebagainya, tiada lah semua. Okey. Tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang bersesuaian dalam kawasan sekolah. Okey, kita telah dan akan membaiki lagi tanda-tanda fizikal yang 1 meter ni, terutamanya di pintu masuk tu kan, ada kami tandakan, dan juga di kantin. Okey, di kantin juga kita ada tandakan penjarakan 1 meter tu. Okey. Penutupan sekolah adalah berdasarkan nasihat dan arahan PKD. Kalau kita di sini PKN lah kan, Pejabat Kesihatan Negeri, bagi kes positif. Okey. Kalau sekiranya nauzubillah kita ada kes positif, kita akan dapat nasihat dari Pejabat Kesihatan Negeri. Okey. Seterusnya, ujian kendiri COVID-19 murid di sekolah, murid sekolah KPM. Okey, yang murid ataupun pelajar harian. Harian ni sekolah kita lah kan. Ya. Ujian kendiri COVID-19 kepada murid harian dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala semasa di sekolah. Seperti yang saya nyatakan tadilah. Kalau di sekolah baru didapati dia demam, batuk dan sebagainya, jadi pihak sekolah akan melaksanakan ujian kendiri, test kit, ujian kendiri kepada murid tersebut. Okey, pihak sekolah perlu melupuskan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah digunakan mengikut garis panduan ujian kendiri COVID-19 yang ditetapkan. Ini pihak sekolah lah. Kami akan mengambil langkah-langkah, mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk membuat ujian test ujian kendiri tersebut terhadap murid yang didapati bergejala. Okey, bergejala di sekolah saja. Kalau dia bergejala di rumah, test kit tu ataupun ibu bapa yang bertanggungjawab. Test kit di sekolah tu tidak boleh kami bagilah kepada ibu bapa. Okey, next. Ini asrama, jadi kita skip untuk asrama.
Ini pun asrama juga. Jadi kita skip dulu. Jadi tadi boleh ya jelas bagi ibu apa yang mau bertanya nanti di ujung sesi di sesi seterusnya. Tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan. Sekiranya keputusan positif ditempatkan di dalam bilik isolasi. Apa tadi masa membuat ujian kendiri itu juga dilaksanakan dibuat di bilik isolasi ataupun bilik kesihatan isolasi tu. Jadi kita tempatkan dia di sana, kemudian kita akan maklumkan kepada pejabat kesihatan negeri tindakan selanjutnya berdasarkan nasihat daripada pejabat kesihatan negeri lah. Okey, dan seterusnya kami akan maklumkan kepada ibu bapa. Okey, pihak sekolah akan maklumkan kepada ibu bapa lah. Ibu bapa penjaga perlu menghantar anak yang positif COVID-19 ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Okey. Kalau murid asrama sekiranya murid kita murid harian, kami akan telefon ibu bapa yang akan bawa murid ke hospital. Hospital lah kalau kita yang berdekatan dengan sekolah kita, kecemasan, bawa terus kecemasan. Okey. Murid yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas dari jangkitan COVID-19 boleh hadir ke sekolah. Bila sudah yang positif tu, bila sudah habis kuarantin boleh datang ke sekolah lah seperti biasa. Okay, next. Okay, ini tindakan susulan yang kalau sekiranya selepas ujian kendiri dilaksanakan, keputusan negatif memaklumkan kepada ibu bapa untuk menjemput anak ke rumah jika bergejala. Walaupun keputusan negatif tetapi anak tuan-puan bergejala, kami akan hubungi juga tuan-tuan untuk ambil anak dan bawa balik ke rumah. Okey. Kalau keputusan invalid, mengulangi ujian saringan daripada awal. Kami pihak sekolah lah akan buat lagi ujian tersebut. Okey. Itulah kalau sudah didapati dia bergejala dari rumah, bagus tidak payah hantar ke sekolah. Sebab kalau tidak, nanti kami telefon juga tuan-tuan puan-puan tu. Susah lagi. Tuan-tuan puan-puan kena ambil dia ke sekolah. Agak susah kan? Bagus kalau sudah memang didapati dia selesma ataupun batuk-batuk dari rumah, janganlah hantar. Okay? Next, pengoperasian kantin. Semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin lengkap. Jadi kami akan pastikan, pihak sekolah akan pastikan semua pekerja kantin itu telah divaksin lengkap 2 dos. Okay. Seterusnya mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh MKN dari semasa ke semasa. Murid makan dan minum dalam bilik PDP semasa rehat dengan seliaan guru. Jadi semasa rehat murid makan di dalam kelas, bilik PDP dalam kelas macam sesi yang lalu juga. Duduk di tempat masing-masing agar ada penjarakan. Kalau di kantin tu mereka duduk berdekat-dekat lah, ramai-ramai kan. Jadi kali ini masih samalah seperti lalu. Okey. Murid dalam kelas penggunaan penyaman udara perlu makan. Ini dan ada kipas saja. Okay, next. Pengoperasian surau. Surau sekolah yang berstatus surau Jumaat dibenarkan melaksanakan surau Jumaat, kita tidak. Surau yang bukan berstatus surau Jumaat perlu, ini tidak berkaitan lah. Okay, next. Itu untuk pengoperasian sekolah. Ada lagi yang seterusnya. Kita tengok kepada manual pengoperasian pengajaran pembelajaran secara penggiliran. Secara penggiliran.
Okey. Next. Macam mana yang dikatakan penggiliran tu? Okey, pengoperasian kehadiran murid secara penggiliran. Okey. Sekolah akan dibuka secara berperingkat mengikut fasa pelan pemulihan negara mulai 3 Oktober. Murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Itu yang dikatakan oleh Datuk Dr. Razi Jidin. Okey. Jadi contohlah. Contoh dalam gambar tersebut. Kumpulan A 50%, kumpulan B 50%. Kalau minggu pertama, kumpulan A ni PDP di sekolah, kumpulan B pula PDPR secara sendiri. Untuk PDPR secara sendiri, tiada lagi guru yang akan memanggil ke membuat Google Meet dan sebagainya. Tiada. Sebab guru di sekolah mengajar. Okey? Sebab guru di sekolah mengajar. Jadi minggu seterusnya bertukarlah. Yang kumpulan A ni akan PDPR secara sendiri di rumah. Yang kumpulan B ni PDP di sekolah. Okey, begitulah seterusnya. Okey, kita tengok lagi slide seterusnya. Ini contohlah. Tingkatan 5 tu. Kalau 20 orang murid, bagilah 10 murid, 10 murid. Begitu juga tingkatan 5 Jupiter tu, 42 orang murid, bahagi 21 murid, 21 murid. Begitulah macam tadi minggu 1 di minggu 2. Okey? Dan minggu seterusnya bergilir-bergilir. Okey, next. Ini apa ni untuk 4 November, 4 Oktober nanti murid tingkatan 6 semester 2 tu dia akan PDP sepenuhnya di di sekolah. Okey. Ini penggiliran ni macam tadi jugalah, penggiliran minggu 1, minggu 2. PDP di sekolah dan minggu ini contoh nama murid anak kita lah, anak kita. Izani dengan Jaleha. Okey, Izani dengan Jaleha. Kalau minggu 1 dia di PDP di sekolah, minggu 2 dia akan PDPR. Okey, secara sendiri. Apa yang maksud PDPR secara sendiri? Membuat latihan atau tugasan untuk pengukuhan dan pengayaan, persediaan untuk pembelajaran minggu berikutnya. Okey, pembelajaran minggu berikutnya. Itulah yang dimaksudkan dengan penggiliran mengikut minggu. Jadi anak tuan-tuan perempuan mesti juga hadir ke sekolah. Jika dia PDP di sekolah tu dia mesti hadir sebab cikgu akan bagi maklumat untuk dia PDPR di sekolah di rumah nanti. Cikgu akan bagi maklumat tu. Jadi dia mesti hadir ke sekolah lah. PDP di sekolah dulu untuk mendapatkan maklumat atau tugasan yang dibekalkan untuk mereka PDP-kan diri di rumah. Okay. Next. Itu tingkatan 2 tu. Inilah contohnya lagi. Banyak kan contohnya supaya ibu bapa lagi faham. Kumpulan A, kumpulan B. Minggu 1 hingga minggu ke-6. Kalau kumpulan A tu dia PDP di rumah minggu 1, minggu 2 dia PDPR. Tunjuk sana. Tolong tunjuk Cikgu Karunisa. Minggu 1 kumpulan A ni PDP di sekolah. Okey, PDP di sekolah. Minggu 2 dia akan PDPR. Okey, dia akan PDPR. Kumpulan B dia PDPR. Kumpulan B PDPR di rumah. PDPR di rumah. Okey, topik yang sama tu. Minggu 2 dia akan belajar di sekolah. Okey, minggu 2 dia akan belajar di sekolah. Begitulah seterusnya. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok, PDP minggu 1 kumpulan A sama dengan PDP minggu 2 kumpulan B. Dia sama. Okey, sama. Topik yang dia belajar tu sama. Jadi,
itu sama dengan dia akan belajar yang sama. Cikgu akan ajar yang sama. Dan yang di rumah pula, kalau tengok PDPR minggu 2, kumpulan A, PDPR minggu 2 tu, okey. Dia akan sama juga dengan PDP gelap sudah ni. Okey, harap ibu bapa fahamlah kan? Dia bersilang lah. Okey, jadi dia bersilang dan berganti. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Okey? Yang penting itu dia sama tetapi topiknya kalau cikgu tuan-tuan perempuan tengok topik S campur T. Kemudian persediaan topik U campur V. Dia akan nanti pihak sekolah tahulah tu macam mana untuk memberi tugasan anak-anak tuan-tuan. Yang penting anak-anak tuan-tuan mesti hadir ke sekolah, belajar dan juga sebelum balik ke rumah untuk minggu hadapannya dia telah dibekalkan dengan tugasan PDPR PDP sendiri di rumah. Okey, dia akan dibekalkan. Tapi kalau tidak hadir, tiada yang mau dibekalkan. Jadi hadir ke sekolah, belajar dulu topik apa yang diperlukan. Sambil tu sebelum balik nanti untuk minggu hadapan yang mereka akan PDPR di rumah, dia akan dibekalkan dari sekolah. Okay? Okay, next. Ini pengetua guru besar guru ni, kita next, kita anulah. Skip sebab saya sudah beri dengan guru-guru. Okey. Memastikan murid yang di bawah tu, bawah. Memastikan murid mendapat dan memahami tugas pembelajaran, memaklumkan ibu bapa penjaga tentang tugas pembelajaran yang diberikan kepada murid. Okey. Tugasan-tugasan yang kita bekalkan tu pun kami akan maklumkan jugalah. Melalui platform yang sedia adalah melalui Google Sites kita. Jadi boleh jugalah merujuk di sana untuk ingatan sebab tiada jadual lagi selepas ini kan. Tetapi untuk rujukan ibu bapa, murid-murid yang belajar di rumah perlu juga ada rujukan kan. Jadi kami kekalkan Google Site yang ada. Okay. Next. Murid, tanggungjawab murid hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. Okey, mengikut jadual waktu yang disediakan. Kalau minggu ni dia hadir, minggu depan dia PDPR, ikut. Jangan kalau minggu dia hadir, tiba-tiba dia tidak datang ke sekolah. Dia cakap, cikgu saya tidak hadir ke sekolah, saya PDPR minggu ini. Tidak. Sebab kehadiran anak tuan-tuan perempuan tidak akan dikira. Sebab dia hadir di sekolah, sepatutnya kehadirannya di sekolah. Kita akan ambil kehadiran yang hadir saya di sekolah. Walaupun dia buat kerja ke tugasan di rumah, dikira tidak hadir. Sebab gilirannya pada minggu itu hadir ke sekolah. Okey. Kemudian mendapatkan bahan tugasan dan penjelasan daripada guru. Pada minggu-minggu dia hadir ke sekolah tu, di sanalah anak-anak, murid-murid mendapatkan bahan-bahan. Okey. Merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru. Sebab selepas tu Jumaat nanti kan banyak tugasan, murid-murid dibantu oleh guru bimbingan dan kaunseling lah akan merancang macam mana mau menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Panjang minggu tu mereka diberikan tugasan kan, ada BM, BI, Math, Science, banyak. Jadi dia sudah ada jadual waktu seperti sebelum ni. Jadi macam mana mereka mau menyelesaikannya? Jadi jadi anak-anak kena merancang masa belajar. Kalau yang murid tahap 2 tu pandai sudah buat jadual waktu belajar kan di rumah, buatlah jadual waktu belajar sendiri. Okey, dengan bimbingan guru kaunseling, ibu bapa dan sebagainya. Kemudian menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh
guru. Okey, menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Jangan tiada apa-apa, seminggu di rumah, balik ke sekolah, minggu yang ketiga bersemuka, guru tanya, tiada buat. Tidak boleh lah. Semasa PDP di rumah, kendiri tu murid mesti bersedia. Kalau guru cakap cari bahan, murid kena cari bahan. Kalau guru cakap sediakan suruh buat modul ke apa, kena buat. Jadi minggu ketiga balik nanti, balik ke sekolah bersemuka, bahan-bahan semua ada. Senanglah guru mengajar dengan suka hati. Okey, tidaklah guru marah-marah. Okey. Membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Itulah tadi membuat persediaan di rumah kan, membuat persiapan, persediaan. Sebab minggu depan saya mau ke sekolah ni, jadi murid sudah bersedialah ni di rumah. Bawa ni, mak, bawa alat seni apa yang diminta bawa sediakan. Jadi dia akan sediakan. Kalau macam projek sains suruh buat apa, dia akan buat dulu di rumah. Tinggal nanti bersemuka, dia akan bawa. Okay, itu yang maksud PDP di rumah tersebut. Okay. Bagi ibu bapa pula, tanggungjawab ibu bapa penjaga memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan. Jadi ibu bapa pun kena alert lah, kena apa tu kena memastikan jadual tersebut. Jangan silap, jangan silap. Pastikan kehadiran mereka mengikut jadual yang ditetapkan. Okey. Kalau tempoh sekarang ni masih awal kan, sekiranya jadual nama ni akan naik nanti, sekiranya ada masalah yang betul-betul tidak dapat dielakkan, mau bertukar kumpulan dan sebagainya, kena maklumkan dengan guru kelas. Jangan sendiri-sendiri membuat keputusan sendiri ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini untuk makluman lah. Kalau betul-betul mau tukar, ada yang betul-betul tidak dapat dielakkan, masalah transport dan sebagainya, kena maklumkan guru kelas. Guru kelas pun tidak dapat mengubah kecuali penolong kanan pentadbiran. Sebab apabila dia diubah secara sendiri-sendiri, dia akan mengganggu lagi yang kelas lain dan sebagainya. Kita mau 50% juga keseluruhan enrollment sekolah. Okey, kena maklumkan lah awal lah, kita masih ada pertimbangan lah. Tapi kalau sudah 18 hari bulan nanti tiada lagi pertimbangan. Awal-awal ni boleh. Memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PD. Inilah yang tadi saya maklum bagi tahu tadi. Jadi tuan-tuan perempuan, pastikan anak tuan-tuan perempuan buat. Walaupun tiada jadual apa, tapi tuan-tuan kena ingatkan setiap hari. Mungkin tuan-tuan perempuan sudah pantau mereka. Hari ini kerja BM kau buat, sediakan BM, esok apa dan sebagainya. Okey. Membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan, bantulah mendapatkan maklumat daripada guru dan juga Google Site tu lah. Google Site yang kita sediakan seperti sebelum ini. Jadi di sanalah tuan-tuan perempuan boleh dapatkan maklumat. Berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran. Jadi ini berkomunikasi ni mungkin jika sudah buka sekolah nanti, kalau waktu PDP tu agak sukar lah. Kerana kumpulan cikgu-cikgu berada di sekolah mengajar kumpulan yang satu lagi kan, mungkin lambatlah guru-guru akan respon. Jadi sebab mereka mengajar kumpulan yang satu lagi, anak-anak tuan-tuan perempuan di rumah. Okey. Menyokong pembelajaran anak-anak dengan memberi bimbingan dan motivasi. Ini yang selalu tuan-tuan perempuan buat. Saya cukup bangga juga dengan ibu bapa ni. Ibu bapa lah memainkan peranan yang sangat penting sepanjang PDPR yang lalu. Saya juga terima kasih banyak-banyak. Saya kadang-kadang rasa memang apa kata orang, bangga, berbanggalah, dan juga tidak sangka ibu bapa ni memang memberi sokongan yang sangat baik dalam PDP tu. Kemudian memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okey, ini bekerjasama lah ni. Macam hari ini hadir, walaupun tidak ramai tapi yang hadir ini memang yang terbaik. Sangat artinya tuan-tuan
tuan-tuan perempuan ini memang yang sangat mengambil berat tentang anak tuan-tuan perempuan. Tahniah. Okay, next. Yang hadir ni adalah ibu bapa yang cemerlang bagi saya. Okay, KPM committed melakukan yang terbaik. Inilah kata-kata big boss kami lah kan, YB menteri kami. Kami keluarga KPM ni termasuk guru-guru juga di sekolah, kami akan melakukan committed melakukan yang terbaik. Kami sedaya upaya berbincang di peringkat pentadbiran guru-guru di SK Pantai, pentadbir berbincang guru-guru, seterusnya nanti kita akan ambil maklum balas daripada ibu bapa. Kita mau yang terbaik untuk anak-anak kita. Okay, terima kasihlah yang hadir ni. Okay, next. Ini operasian asrama penuh, jadi kita boleh skip. Kita akan tengok kepada murid MBK, murid berkeperluan khas, pendidikan khas. Terus Cikgu Nisa, teruskan. Urusan asrama bagi tuan-tuan perempuan yang ada anak di asrama, mungkin dapat makluman daripada sekolah mereka kan. Dia punya SOP lain sedikit lah. Kita mau tengok murid berkeperluan khas yang ada di Sekolah Kebangsaan Pantai. Okey. Operasian sekolah bagi murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas, okey, kalau pasal keempat tu, semua murid, semua, naik sikit Cikgu Nisa, semua murid sekolah rendah hadir tanpa penggiliran. Okey, murid murid berkeperluan khas di PPKI hadir tanpa penggiliran. Kalau kita tengok dot yang kedua di bawah sekolah rendah. Jadi semua murid pendidikan khas hadir tanpa penggiliran di SK Pantai. Turun seramai lebih kurang 74 ke 78 tu. Okey, turun. Lagi next. Okey, sebelum sesi persekolahan bermula. Ini perlu pengisytiharan kesihatan. Isi borang pengisytiharan kesihatan murid berkeperluan khas yang dibekalkan oleh pihak sekolah. Okey. Penentuan tahap kesihatan MBK dan keupayaan penjaga kesihatan kendiri oleh MBK. Yang pengisytiharan kesihatan ni saya maklum guru-guru pendidikan khas telah mengedarkannya kepada semua murid, semua ibu bapa. Jadi ibu bapa isi dan kembalikan. Kemukakan kepada pihak sekolah sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sesi persekolahan bermula. Kembalikan borang tersebut. Saya nampak masih ramai lagi ibu bapa yang ambil borang tersebut bersama dengan modul. Okey, jadi isi dan kembalikan segera. Okey, next. Sebab 4 Oktober sudah mau bersekolah ni. Persediaan sebelum MBK ke sekolah, jadual ini semua sudah kami sediakan. Waktu ketibaan MBK secara berperingkat ni pun nanti kita akan maklumkan jadual waktu sama ada perubahan ataupun tidak, tetapi waktu balik memang berperingkat ni. Drop off point bagi MBK yang dihantar dengan menaiki kenderaan, seperti yang lalu jugalah sesi yang lepas di hadapan tu kita adalah laluan drop point. Okey, untuk murid MBK di sana. Laluan khas untuk menghimbas suhu badan MBK, laluan khasnya sama jugalah. Murid berkeperluan khas boleh, kalau yang berkeupayaan tu boleh melalui pagar A dan pagar B. Sama juga seperti yang lalu. Okey. Sentiasa mencuci tangan juga sama, kita ada sinki juga di luar kelas murid MBK. Okey. Next.
Semasa sesi persekolahan waktu tiba, MBK disambut dan dibawa ke kelas oleh PPM. Ini rasanya SOP-nya sama juga. Sama seperti yang lalu. Sekiranya MBK tidak berupaya berjalan kaki, ibu bapa dibenarkan masuk ke kawasan sekolah dengan kenderaan. Ini pun kenderaan kita benarkan bagi yang kurang berkeupayaan, sama juga seperti yang lalu lah. Okay, next. Semasa sesi persekolahan, okay, amalan pengurusan diri, kita akan minta murid MBK ni kerap mencuci tangan, guna sanitasi. Amalan pengurusan tingkah laku, MBK perlu diasingkan jika ada masalah tingkah laku. Okay, jangan pula nanti heran kalau anak-anak tuan-tuan diasingkan. Okay, jadi sekiranya tidak dapat dikawal, ibu bapa akan dihubungi. Ya. Jangan heranlah kalau ada ibu bapa yang dihubungi. Okay, next. Pelaksanaan PDP, ini pun tiada masalah lah. Guru dan PPM terlibat akan menggunakan pelitup muka, kerap cuci tangan dan sebagainya. Okay. Kita faham juga macam mana murid-murid pendidikan khas ni. Semasa sesi persekolahan, waktu pulang, pihak sekolah mengatur waktu MBK pulang dari sekolah bagi kurangkan masa menunggu ibu bapa penjaga, elakkan kesesakan. Inilah yang sebut tadi. Saya mohon ibu bapa murid berkeperluan khas ini mengambil anak tuan-tuan perempuan tu pada masa yang telah ditetapkan supaya mengurangkan masa menunggu, sebab anak-anak kita, murid keperluan khas ni bukannya boleh duduk diam. Kita cakap duduk sini, dia jangan duduk, dia akan jalan-jalan. Jadi untuk mengurangkannya tu, elakkan kesesakan lagi, ambillah pada masa yang ditetapkan. Okey, tolonglah kali ini ambil pada masa yang ditetapkan. Guru dan PM akan mengiringi guru kadang-kadang kan yang untuk balik ni akan ke lokasi yang ditetapkan. Okay, MBK yang dijemput dengan kenderaan bolehlah masuk seperti yang lalu juga masuk. Seterusnya. Next. Perkhidmatan sokongan pendidikan khas, ini kalau yang kelas 3 PK tu tiada di wilayah Persatuan Labuan. Yang kita ada cuma di kesihatan sajalah kan. Rasanya ibu bapa tahu tu di mana, mau bawa ke Jabatan Kesihatan untuk terapi dan sebagainya. Okay, next. MBK yang tidak boleh hadir ke sekolah kerana masalah kesihatan akan mengikuti PCR. MBK yang ada masalah kesihatan akan mengikuti PDPR. Ini akan diuruskan nantilah oleh guru-guru pengurusan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay. Jadi saya tidak mau sentuh panjang lah. Okay. Next. Next. Terus lagi. Ini untuk college tidak kita. Ini untuk institusi. Kita ada vaksinasi lagi ya. Ini asrama, kita tidak berkaitan. Next. Okey. Ini garis panduan pengurusan dan pengawasan sekolah 3.0. Vaksinasi, ujian kendiri, keselamatan warga sekolah. Kita tengok apa di bawah. Next. Okey. Guru dan AKP yang belum menerima vaksinasi lengkap, ini yang tentang guru tadi sudah saya maklumkan kan. Yang ini tadi ujian kendiri juga, ujian kit kendiri tersebut. Kita tengok yang murid harian.
Ujian kendiri COVID-19 kepada murid harian dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala semasa di sekolah. Ini pun sudah disebut tadi kan. Dan kami pihak sekolah akan melupuskannya mengikut garis panduan yang telah ditetapkan lah. Okay. Kami pun masih menunggu lagi next masih menunggu lagi ujian tes kendiri ini sampai, belum ada lagi. Okay, turun. Okey, tindakan sekolah bagi warga yang bergejala. Kalau murid tadi, ini pun saya sebutkan tadi kan, kita akan asingkan, kita jalankan ujian kendiri, jika positif, menghubungi ibu bapa dan seterusnya mendengar nasihat daripada PKD, PKN lah kan kalau negatif pun kita akan hubungi ibu bapa. Guru dan AKP pun ada di sana. Okay, next. Prasarana ujian kendiri, pelaksanaan ujian kendiri, ini pun sama tadi jugalah. Okey, ini pun keselamatan kesihatan murid, guru dan warga sekolah pun telah dimaklumkan tadi. Cuma saya mau ulang sekali lagi lah. Pelitup muka tu memang perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka. Pelitup muka mask dipakai setiap masa. Jadi jangan heranlah kalau guru-guru terjerit murid. Kalau yang buka tu mesti pakai setiap masa. Kalau sebelum ni memang ramai murid yang ampai di dalam beg lah, di atas meja lah. Kali ni mesti pakai. Kalau berganda tu digalakkan. Penjarakan, cuci tangan, semua disebutkan tadi ya. Cuma kalau tuan-tuan perempuan boleh tengok susunan atur kelas tu. Susun atur kelas tu, murid dibagi kepada 2 kumpulan. Kapasiti kelas dihadkan kepada 50%. Macam itulah susun aturnya. Dia akan berselang. Sebab yang kumpulan yang meja kosong tu akan PDPR. Jadi minggu akan datang meja kosong tu akan berisi, meja yang berdot tu akan kosong. Begitulah. Dan nama akan setiap meja tu akan di-tag nama, akan ditulis nama. Okey. Yang ini semua sudah disebutkan tadi ni. Ini ulang tayang saja ni ya. Okey, ulang kaji supaya lebih faham. Okey, next. Itu saja. Program imunisasi. Okey, bagi murid 12 hingga 15 tahun, seperti yang kita tahu, sekolah kita pun sudah tiba gilirannya sebentar saya lagi. Jadi saya pun tidak mau mengambil masa yang panjang sebab kita mau buat persiapan untuk membawa anak-anak kita bervaksin sebentar lagi nanti jam 12.30 dijadualkan bermula bagi murid SK Pantai sehingga jam 2.30 kalau saya tidak silap. Jadi kita doakanlah semoga anak-anak kita yang bakal bervaksin pada pagi ini, tengah hari ini semuanya diberikan kesihatan yang baik dan berjalan lancar, tiada apa-apa masalah yang akan timbul. Okey. Kehadiran ibu bapa semasa vaksin di institusi pendidikan, artinya di mana tempat pusat vaksinasi lah, mesti ditemani oleh ibu bapa. Overview saja ni. Next. Rasanya itu saja. Ini saya matlamat vaksinasi tadi itulah. Ini untuk murid yang 12 tahun saja dulu. Okey. Rasanya itu saja untuk kali ini. Saya serahkan semula kepada Ustazah Ella dululah. Ustazah Ella. Ya, GB. Boleh teruskan dulu. Baik. Terima kasih kepada Puan Guru Besar di atas taklimat yang telah diberikan sebentar tadi. Jadi kita terus buka kepada sesi soal jawab. Boleh Guru Besar? Ya. Sebelum itu untuk makluman semua ibu bapa, recorded video ini, taklimat ini akan diupload di dalam YouTube channel SK Pantai. Bagi mereka yang tidak berkesempatan ataupun tidak dapat bersama hingga ke akhir taklimat, bolehlah melayari di channel YouTube SK Pantai dan boleh war-warkan kepada
ibu bapa yang tidak berkesempatan bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Kalau murid yang menolak, mohon mutekan suara. Kalau murid yang menolak vaksin, macam mana cikgu? Untuk penggiliran kelas, bagaimana dengan mereka yang mempunyai adik-beradik? Adakah akan dipertimbangkan untuk berada dalam kumpulan yang sama? Soalan yang pertama, Guru Besar. Okey, terima kasih. Soalan pertama daripada siapa tadi tu Boleh nanti apa ni, SUPIBG kena take note ni. Okey. Yang murid yang menolak vaksin, artinya macam mana tu boleh hadir ke sekolah? Ya. Murid tahun 6 yang menolak vaksin masih boleh hadir ke sekolah seperti biasa. Tiada masalah. Sebab murid-murid lain pun masih belum menerima vaksin. Setakat ini arahan untuk murid tahun 6 saja kan. Tahun 5 masih tidak menerima vaksin. Jadi murid tahun 6 yang tidak menerima vaksin pun tiada masalah. Sehinggalah ada perkeliling ataupun arahan seterusnya. Buat masa ini tiada masalah. Boleh hadir ke sekolah. Bagaimana dengan mereka yang punya adik-beradik penggiliran kelas, pihak pengurusan Al-Ehwal Murid, Cikgu Azlina telah mengenal pasti murid-murid yang adik-beradik ni. Dia akan disimpan dalam satu kumpulan penggiliran yang sama. Jika ada tercicir, itulah saya cakap tadi, boleh maklumkan kepada guru kelas. Okey? Sekiranya ada tercicir. Terima kasih Guru Besar. Soalan yang pertama itu tadi daripada Encik Muhammad Aziz Ali. Dan soalan yang kedua, kita teruskan. Ya. Soalan yang kedua. Di mana tu Cikgu Nisa? Okey, soalan seterusnya Guru Besar ialah dari Muhammad Syadi Faril bin Yusni. Mungkin ibu dia ni. Cikgu, untuk kelonggaran peraturan mengenai pakaian seragam, kasut yang tidak muat termasukkah dalam kelonggaran itu, Cikgu? Boleh pakai kasut sukan yang muatkah? Okey, boleh. Untuk soalan ini, ya, kasut pun termasuk. Boleh pakai kasut sukan. Kasut sukan kita galakkan lah. Janganlah pakai kasut yang bertumit sebab nanti masalah keselamatan lagi kan. Kalau perempuan tu janganlah bagi pakai kasut yang bertumit yang tinggi dan sebagainya. Pakai kasut sukan kita benarkan. Cikgu Nisa. Okey. Cikgu Nisa. Soalan seterusnya Puan Guru Besar, dia daripada empunya email Sazwani. Soalannya ialah, apakah jenis ujian kendiri bagi murid bergejala tersebut? Adakah saliva? Ujian kendiri, test kit tu, ya, ujian saliva. Ya, itulah tu yang akan dihasilkan oleh kementerian. Soalan seterusnya Puan GB daripada Kis Aulia Liana binti Muhammad Faizul. Cikgu, untuk prasekolah 2022 untuk murid baru macam mana tu ya? Kalau untuk murid tahun 2022, kita akan mula bulan Mac lah. Sebab sesi 2022 bermula bulan Mac. Okey, Cikgu Nisa. Ya, Cikgu. Ada satu lagi tu slide tu. Oh ya, okey. Kejap, GB ada satu lagi soalan boleh? Boleh. Okey, daripada orang empunya email Sazwani juga, dia tanya adakah pekerja kantin juga termasuk dalam ujian kendiri 2 kali seminggu? Pekerja kantin tidak. Sebab pekerja kantin memang sudah divaksinasi 2 dos. Lengkap 2 dos. Tidak perlu buat ujian kendiri 2 kali seminggu. Itu untuk bagi guru ataupun AKP yang belum divaksinasi. Okey? Kalau yang sudah lengkap divaksinasi, tidak
Ya, memang perlu. Okey, Cikgu Nisa boleh tayangkan yang tadi lagi satu. Teruskan yang tadi lagi. Ha? Teruskan yang tadi kah? Bukan. Lain slide. Ada saya share sudah dengan umum. Okey, kejap ya. Ada soalan lagi GB sementara Okey, tu. saya akan cuba baca soalan. Sementara tu Cikgu Nisa share. Okey. Yang soalan seterusnya saya dapat ni, bagaimana penggunaan sandal warna gelap? Sandal warna gelap, okey, kalau tiada sudah yang lain, kita benarkanlah sandal. Okey. Tapi jangan guna slipper Jepun tu, betul lah tu. Alat-alat sekolah macam mana? Alat-alat sekolah, peralatan sekolah, ibu bapa macam biasalah, murid kena bawa sendiri. Bukan yang itu, lain slide. Okey. Cik, kantin sekolah buka ke ataupun perlu sediakan makanan untuk buka? Kantin sekolah buka. Okey, untuk makluman ibu bapa, kantin sekolah kita akan beroperasi adalah kantin sekolah yang baharu, pengusaha kantin yang baharu. Okey. Untuk prasekolah, ini untuk prasekolah nanti kita akan maklumkan dalam melalui guru prasekolah. Okey, kalau sebelum ni tidak bawa kan, hanya bawa badan saja kan ke sekolah. Kalau murid ke prasekolah nanti kita tanya balik. Okey. Jadi kita tengok sekali lagi, belum habis lagi taklimat ni. Penat sudah ni kan. Saya teruskan, kalau ada soalan nanti kita buka lagi sekali untuk soal jawab. Ini garis panduan pengoperasian sekolah 2.0 dan 3.0. Slideshow Nisa? Ada beberapa perkara yang belum tersebut lagi. Jadi saya teringat, jadi perlu juga saya sebutkan di sini Cikgu Nisa boleh slideshow? Next. Umur slideshow. Kalau tidak tekan next. Okey, dia mau yang ini. Kehadiran ke sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, ada anak-anak kita yang naik bas kan. Jadi, kalau bas sekolah, murid mesti sentiasa memakai pelitup muka semasa dalam bas. Jadi kita ingatkan, tuan-tuan puan-puan ingatkan, mesti pakai mask tu. Mask tu semasa dalam bas mesti dipakai. Pemandu bas juga kita pastikan sudah lengkap 2 dos vaksin. Dimaklumkan oleh pihak jabatan, semua pemandu bas di wilayah Persekutuan Labuan ini sudah lengkap dos, sudah lengkap 2 dos vaksin. Alhamdulillah. Okey, di pintu pagar murid beratur melakukan penjarakan 1 meter. Itulah sekarang kadang-kadang marah tu, tidak sampai 1 meter. Mereka berdiri tu rapat sangat. Jadi mesti 1 meter. Suhu badan murid akan diimbas, tetapi tidak perlu dicatat lagi sekarang, diimbas saja. Okey. Suhu yang melebihi tadi 37 darjah Celsius tu tidak akan direhatkan dululah, terutama yang naik basikal ataupun jalan kaki. Okey. Murid yang bergejala tidak dibenarkan hadir. Ini sudah tadi Okey, next. Next. Laluan murid. Okey, ini pun sudahlah. Kelas. Meja murid hendaklah disusun secara berselang-seli. Seperti tadilah, langsir, kapet, semua tu sudah memang tiada. Murid tidak dibenarkan bertukar tempat duduk. Okey. Tong sampah yang digunakan hendaklah bertutup. Pihak sekolah sudah beli tong sampah pun memang yang bertutup. Okey. Kelas hendaklah sentiasa dibersihkan selepas kelas, terutama bahagian-bahagian yang mudah disentuh seperti yang saya maklumkan tadilah. Okey, next.
Next. Rehat dan tandas. Okey, rehat. Pengusaha dan pekerja kantin mesti lengkap 2 dos seperti yang saya maklumkan tadi. Sarung tangan digunakan semasa menyediakan makanan. Kami akan pastikan mereka akan menggunakan sarung tangan. Petugas kantin hendaklah memakai pelitup separuh muka. Okey. Semua makanan hendaklah berbungkus. Okey, tiada hidang. Semua berbungkus kerana anak-anak kita akan makan di dalam kelas. Okay. Makanan boleh dibeli oleh murid mengikut SOP atau melalui pesanan. Macam yang sebelum inilah juga, murid tahap 2 kita benarkan turun ke kantin. Mereka akan ke kantin mengikut SOP ya, penjarakan dan sebagainya. Murid tidak dibenarkan makan di kantin. Okay? Tidak dibenarkan makan di kantin. Tandas juga digunakan secara penggiliran, bergilir. Sabun pencuci tangan juga disediakan di tandas dan juga sinki di hadapan kelas. Okay? Next. Next. Okay. Murid yang positif COVID-19 macam yang tadilah yang kita terangkan tadi juga. Jadi saya rasa ibu bapa pun sudah jelaskan. Kita akan, yang pasti kami pihak sekolah akan hubungi ibu bapa lah. Okay. Walaupun yang negatif, kalau kita sudah menjalankan test kit tu, ujian sendiri tu, kita akan hubungi ibu bapa. Okay, next. Balik. Balik tadi yang seperti saya sebutkan, modul tu tadi, kalau tuan-tuan perempuan masih ingat, kita menggunakan modul 1 dan juga modul 4. Modul penyuraian kenderaan, penjagaan penjarakan semasa menunggu kenderaan. Okey, akan ikuti semua saranan-saranan yang telah ditetapkan. Okey, itulah modul penyuraian Jumaah. Harapan kami masih juga seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Mohon ibu bapa dapat mengambil anak-anak mengikut masa balik yang telah ditetapkan untuk mengelakkan masa menunggu yang agak lama. Okey. Jadi itu saja. Ada lagi persoalan? Sebelum kita masuk kepada soalan-soalan fact. Okay. Soalan? Guru besar, ada soalan tu. Okay. Cikgu nak tanya, kalau budak pergi sekolah petutup mask mulut warna apa nak dipakai? Sekarang ni macam-macam warna ada. Terima kasih, saya kata. Okey, pelitup muka tu warna apa-apa pun kita benarkan. Tetapkan. Sedangkan baju sekolah pun kita tidak menetapkannya, apalagi mask. Jadi kita tidak tetapkan, apa saja boleh diguna pakai. Baik. Setakat tu sahaja soalan. Ada lagi soalan? Ataupun ibu bapa yang nak bertanya terus kepada guru besar, mungkin boleh buka ni. Okey, ada soalan lagi? Sudah dijawab tadi oleh guru besar rasanya. Cikgu, kantin sekolah buka kah? Ataupun perlu sediakan makanan untuk murid? Ya, buka kan? Ya. Sudah, kantin buka. Ada lagi soalan? 1, 2, 3. Ada lagi ni, Cikgu Nisa boleh buka Telegram ke? Nisa kan umur boleh share di Telegram. Okey, ada soalan ataupun yang mau terus? Boleh, ada. Kalau tidak, kita tengok sama-sama. Apa tu? Apa tu? Cikgu nanti tahap 1 dan 2 akan datang semuakah selepas tahap 2 mula bersekolah?
Maksudnya maksudnya Iya, mereka bergilir kan? penggiliran masih Cikgu, maaf ya. Saya yang bertanya soalan tadi. Maksudnya nanti lepas kalau sudah tahap 2 tu bersekolah, adakah tahap 1 dan tahap 2 akan semua sekolah serentak? Memang still penggiliran lah, tapi maksud saya akan datang sekali lah 1 hingga 6 tu. ya, Oh. sekali lah. Akan datang sekali mengikut penggiliran. Okey. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Masa persekolahan tahap 1 dan tahap 2 tu prasekolah juga atau tak? Prasekolah juga. Prasekolah akan bersekolah macam biasa mulai 4 Oktober ni. Dan seterusnya lah akan buka seperti biasa. Ada soalan lagi GB? Adakah masa persekolahan macam biasa ataupun dipendekkan? Ini buat masa ni masih macam Cikgu Din adakah? Cikgu Rizduddin? Ada. Masa persekolahan Setakat ni ada. masih macam biasa. Kita tidak ada kita tidak ada dimaklumkan tentang pengurangan masa ataupun macam mana. Dia masih macam biasa. Okey. Okey, terima Ada lagi kasih. Kali ni anak sendiri pergi kantin atau ambil order macam dulu? Untuk murid tahap 2 akan ke kantin macam biasa. Murid tahap 1 kami masih berbincang lagi sama ada benarkan ke kantin ataupun pre-order, ambil pesanan. Okey? Sama juga soalan seterusnya tu kan. Kita akan tengok nanti keputusan akan dibuatlah. Sama ada kami benarkan murid ke kantin ataupun kita ambil order mesti seperti yang lalu. Kalau ibu bapa rasa mana yang sesuai untuk tahap 1. Tahap 2 memang kita ke kantin. Kalau murid belum vaksin, macam umur 11 tahun boleh ke sekolah? Ya, boleh. Boleh ke sekolah. Walaupun murid 12 tahun kan tidak vaksin, ke sekolah juga. Kalau murid sakit dan tidak dapat sekolah, cikgu nak surat dari hospital atau klinik. Sebaiknya adalah surat hospital atau klinik. Okey? Kalau yang memang sakit. Okey? Okey, kita teruskan kepada soalan-soalan lazim. Jadi kita buat sambil tu kita ulang kaji lagi. Okey? Bilakah sekolah akan mula dibuka? Ini lagi soalannya. Untuk fasa 4 dibuka mulai 4 Oktober untuk negeri kumpulan B. Kita lah kan kumpulan B akan mula 4 Oktober. Okey. Mula dari murid prasekolah dan murid PPKI. Soalan kedua, adakah semua murid akan hadir apabila sekolah dibuka? Tidak. Kehadiran murid ditentukan mengikut fasa. Macam kita fasa 4 lah. Okey. Seterusnya, bagaimana kaedah kehadiran murid dilaksanakan? Kaedah kehadiran murid adalah seperti berikut. Murid hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Kalau kita tanpa penggiliran, murid prasekolah dan murid pendidikan khas. Dan murid hadir ke sekolah bergilir secara mingguan. Kehadiran dihadkan kepada 50% daripada jumlah keseluruhan murid bagi setiap kelas. Murid perdana tahun 1 dan hingga tahun 6 bergilir. Adakah semua murid perlu divaksin sebelum hadir ke sekolah? Jawapannya tidak. Seperti tadi lah kan, saya maklumkan tidak. Walaupun tidak divaksin, hadir juga. Okey, next. Adakah kaedah kehadiran secara penggiliran ini akan dilaksanakan sehingga Februari tahun 2022? KPM akan memaklumkan sebarang perubahan
berkaitan dengan kehadiran murid ke sekolah dari semasa ke semasa. Kita tunggulah pengumuman. Setakat ini penggiliran tu tidak tahu sampai bila kita akan laksanakan. Okey, adakah kelas mempunyai bilangan murid sedikit? Masih perlu penggiliran? Ya, masih juga perlu. Tapi kalau di sekolah kita tiadalah yang sedikit sangat kan. Paling-paling tahun 6 tu pun macam 25. Masih juga perlu digilirkan. Adakah ibu bapa penjaga boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak jagaan ke sekolah sebab keselamatan? Ya. Ibu bapa perlu mengemukakan surat pemakluman ketidakhadiran kepada pihak sekolah bagi tujuan rekod. Ketidakhadiran tersebut tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Tetapi kalau ibu bapa tidak bagi surat, itu yang kami tanya balik-balik. Kami telefon, kami tanya sebab tidak makluman. Kalau ibu bapa rasa tidak selamat atas ibu bapa kena buat surat. Okey? Kena buat surat. Itu saja. Next. Adakah murid perlu sentiasa memakai pelitup muka dalam kawasan sekolah semasa sekolah apabila sekolah dibuka? Murid wajib memakai pelitup muka sepanjang tempoh mereka berada dalam kawasan sekolah. Pemakaian pelitup muka berganda digalakkan. Okey, tadi sudah dimaklumkan. Soalan seterusnya, adakah murid dibenarkan memakai pakaian selain daripada pakaian seragam sekolah? Ya, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai, kemas dan sopan sekiranya pakaian seragam sekolah yang ada tidak lagi sesuai. Okey, sudah dimaklumkan tadi kan? Next, soalan yang lazim dan seterusnya. Adakah semua guru perlu hadir apabila sekolah dibuka semula? Kehadiran guru adalah mengikut kehadiran murid bagi kelas yang diajar. Ini nanti saya akan maklumkan kepada guru lah. Maksudnya kalau prasekolah saja yang sekolah dengan pendidikan khas, guru-guru lain PDPR di rumah masih. Okey? Seterusnya. Adakah guru yang menghadapi masalah capaian internet boleh hadir ke sekolah untuk melaksanakan PDPR? Jawapannya ya. Adakah guru bimbingan dan konseling perlu hadir ke sekolah apabila sekolah dibuka? Ya. Sekolah bagi sekolah yang melaksanakan PDP semasa bersemuka. Jadi ini guru konseling mesti hadir. Okey. Soalan-soalan lain daripada ibu bapa rasanya tiada. Okey. Next. Okey, ada? Cikgu, kalau anak yang memang ada resdung dan setiap pagi selisma macam mana tu? Macam mana? Memang resdung dalam pagi selisma. Kalau itu kena maklumkan dengan pihak sekolah. Bila sudah tengah. Tapi kalau berpanjangan tu yang kita takut. Okey? Ini apa? Adakah murid bergejala atau menjadi kontak rapat pesakit COVID-19 semasa berada di sekolah asrama? Okey, sekolah asrama perlu menjadikan diri. Ini ya. Di sekolah asrama ni. Okey? Ada yang cadangkan murid tahap 1 buat beta guna buat pre-order dalam grup WhatsApp untuk persediaan hari esok. Okey, dan kita tengok nanti macam mana. Okey, ada soalan itu saja kan soalan lazim. Ada lagi ya? Ada lagi soalan lazim? Pengurusan prasarana, adakah boleh gunakan makan di kantin? Sudah dijawab tadi tidak. Adakah penyamanan udara boleh digunakan? Sudah dijawab tadi ya. Okey. Ada soalan lain? Ada? Okey, kalau
Ada soalan lazim sana. Adakah jadual waktu sedia ada boleh digunakan apabila sekolah dibuka semula? Jawapannya ya, sekolah juga boleh menyesuaikan jadual waktu jika ada keperluan. Buat masa ini, kita masih menggunakan jadual waktu yang sedia ada. Bagaimana pembelajaran murid yang hadir secara penggiliran? Murid yang hadir secara bergilir dan mengikuti PDP di sekolah untuk tempoh seminggu dan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara sendiri pada minggu berikutnya seperti yang diterangkan tadilah. Naik atas sikit. Guru akan menyediakan tugasan untuk PDPR murid tersebut. Okey, seperti dijelaskan tadi. Next, ada lagi? Adakah murid yang belum dijadualkan untuk hadir ke sekolah perlu meneruskan PDPR? Ya, PDPR berterusan dengan bimbingan guru berdasarkan manual pengajaran pembelajaran di rumah bersih 2. Okey. Adakah mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dibenarkan apabila sekolah dibuka? Ya, murid hendaklah berpakaian sukan dari rumah. Ingat kalau pada hari itu masanya ada PJ, murid kena pakai baju sukan dari rumah. Okey? Dan aktiviti PJ-PJK dibenarkan. Okey? Nombor seterusnya, adakah aktiviti sukan dan kurikulum bersemuka dibenarkan apabila murid hadir untuk PDP di sekolah? Tidak. Apabila murid hadir ke sekolah nanti, aktiviti kurikulum bersemuka tidak dibenarkan. Tetapi kurikulum online dibenarkan. Okey? Adakah pelaksanaan ujian segak secara bersemuka dibenarkan apabila sekolah dibuka semula? Ya. Kita pihak sekolah akan membuat ujian segak ni dan ujian segak bersemuka dibenarkan untuk murid tahap 2 terutamanya. Jadi tolong maklumlah nanti kita akan keluarkan jadual ujian segak. Okey? Adakah kelas tambahan boleh dilaksanakan apabila sekolah dibuka semula? Tidak, tiada kelas tambahan. Okey. Next. Pukul 11 sudah. Okey, ini swasta, tidak berkenaan. Daripada ibu bapa, semua jelas? Ada pertanyaan? Kita bagi masa lagi, Tuzaila. Ya, ada lagi persoalan? Mungkin kita boleh bagi masa 5 minit ataupun 3 minit jelas, lagi. Jika tidak ada sebarang persoalan, ya, kita akan tamatkanlah. mungkin kita akan tangguhkan ya JB. Ya, Alhamdulillah jelas. Terima kasih atas respon. Jadi saya rasa itu saja untuk penataran pengoperasian pembukaan sekolah 3.0 bagi Sekolah Kebangsaan Pantai. Jadi kita berharap pada 4 hari bulan nanti bagi anak-anak prasekolah dan pendidikan khas semuanya berjalan lancar dan akan dapat kembali ke sekolah anak-anak, dan kita juga berdoa agar anak-anak kita terus diberikan kesihatan yang baik, dapat hadir ke sekolah bagi tahap 1 pada 18 Oktober dan seterusnya bagi tahap 2 pada 1 November nanti secara penggiliran. Jadi tuan-tuan puan-puan bolehlah menyemak nama anak-anak tuan perempuan yang akan naik di grup WhatsApp kelas masing-masing dalam masa yang terdekat ini, dan sekiranya ada ingin membuat perubahan, mungkin kami terlepas pandang adik-beradik dan sebagainya. Kadang-kadang ada adik-beradik tiri dan sebagainya kan, kami tidak tahu. Jadi boleh memohon perubahan tersebut melalui guru kelas. Okey? Guru besar ada soalan lagi. Mungkin soalan terakhir daripada Muhammad Raimi, soalan terakhir. Cikgu, saya kurang jelas bahagian pengambilan murid. Adakah macam dulu, ibu bapa di luar pagar atau drive-in?
masa balik masih juga seperti dulu ibu bapa di luar pagar. Ibu bapa di luar pagarlah menunggu murid-murid, dan kita akan tengok, kita akan tambah baik keadaan kita pada kali ini, sebab kali ini murid yang hadir hanya 50% kan. Jadi saya rasa kesesakan tu kurang berlaku di pintu pagar, jadi mungkin lebih teratur dan lebih lancar lah, dengan syarat ibu bapa mengambil anak-anak tu mengikut masa yang ditetapkan. Kalau drive thru tu pun boleh sebenarnya, tapi tuan-tuan puan jangan lupa juga menyediakan nama anak dan juga kelasnya tu tahun berapa, seperti yang sebelum inilah, sediakan nama kelas. Jadi kalau tuan puan dalam kereta pun boleh guru-guru tolong panggilkan nama anak-anak tersebut. Okey. Jadi kita berharap semuanya berjalan lancar pengoperasian sekolah kita. Kita mahu warga SK Pantai, kami guru-guru akan membuat yang terbaik. Kita cuba akan mematuhi semua SOP yang ditetapkan, peraturan-peraturan yang ditetapkan, kita akan ambil dan kita akan cuba tambah baik dari semasa ke semasa. Okey. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, sebentar lagi nanti giliran anak-anak kita di tahun 6 akan mengambil vaksin di Kolej Matrikulasi. Jadi kita doakan semuanya baik-baik, semua anak-anak kita bersedia berani, tidak takut, bagi makan dulu sebelum pergi ke pusat vaksinasi, kita bagi makan dulu dan insyaAllah kita akan berjumpa di sana nanti. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa yang hadir pada pagi ini. Saya rasa ibu bapa, tuan-tuan perempuan adalah ibu bapa yang terbaik yang mengambil berat tentang anak-anak yang bakal bersekolah kembali secara penggiliran dan juga bersemuka. Itu saja, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum majlis mengucapkan terima kasih kepada guru besar di atas pemberian taklimat pendaftaran pengoperasian sekolah itu tadi. Sebelum kita mengakhiri taklimat pada pagi ini, mohon kerjasama kepada semua ibu bapa untuk membuka kamera untuk sesi bergambar. Dipersilakan ibu bapa untuk buka kamera. Saimi. Comel. Siapa ni? Okey. Tidak sabar mau. Cikgu Umu, boleh tolong ambil gambar? Tak Shannon tidak. Ataupun Cikgu Azlina, Cikgu Umu. Boleh. Okey, semua senyum. Masih lagi belum buka? Boleh buka. Alah Syomi. Baik, Puan Rohana masih ada. Okey. Puan Rohana ada mau tambah? Terlupa dengan Puan Rohana. Maaf. Puan Rohana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Rohana. Tiada apa-apalah, penyampaian tadi pun sudah jelas. Okey, makasih. Harap sesi persekolahan kita nanti berjalan lancar lah seperti yang kita harapkan kan? Amin. Terima kasih Puan Rohana Ya, di atas kesediaan bersama-sama dengan kita dari awal hingga akhir taklimat. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, senyum. Dengan itu, kami selaku pihak sekolah merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua ibu bapa. Semoga sesi persekolahan yang akan dibuka berjalan dengan lancar.
segala yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala dan yang kurang itu datangnya dari kelemahan kami sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Terima kasih Cikgu. Salam, makasih. Sama-sama. You can talk now. Thank you, Kirin. Makasih Cikgu. Sama-sama Syami. Say thank you. Thank you, teacher. See you at school. See you at school.